Mazda Miata merupakan satu jentera yang tak dapat tidak kita akan kaitkan dengan sebuah jentera yang membawa keseronokan pemanduan kepada diri kita. Tapi tahukah anda bahawa Mazda Miata ni sebenarnya kecil, sangat kecil. Kalau kita naik seorang pun kecil, apatah lagi kita naik 2 orang. Jadi hari ini kita nak perkenalkan satu lagi alternatif kepada Miata, iaitu Mazda 3 Liftback 1.5G. Ya, kereta ini lebih besar daripada Miata, boleh bawa 4 atau 5 orang dan boleh bawa luggage yang lebih banyak. Dan kereta ini juga di setengah negara dikenali sebagai Mazda Axela, iaitu gabungan antara perkataan acceleration dan juga excellent. Axela. Seperti biasa, sebelum kita meneruskan bual bicara, sebelum kita membawang berkenaan dengan kereta ini, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang subscribe dan juga butang share dekat YouTube, Facebook, TikTok, Instagram dan juga channel Mekanika di Facebook. Sekali lagi, channel. Menekan butang subscribe di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga channel Netflix kami. Okey? Mazda 3 sebenarnya dilancarkan pada tahun 2003 dan sekarang telah memasuki generasi keempat pada tahun 2020 dengan menggunakan kod BP. Ya, kereta ini diilhamkan pada tahun 2017 menggunakan Kai Concept dan bahagian luar kereta ini menggunakan kode Soul of Motion. Macam itulah. Dan kereta ini sebenarnya dari segi rekaan luar je memenangi banyak anugerah dan salah satunya Red Dot Design Award pada tahun 2020 disebabkan rekaan di luar dia memang sangat cun. Dekat bahagian luar, untuk varian terendah 1.5G Core ni, kita boleh bezakan dekat depan je ni. Bahagian depan ni, krom dia menggunakan krom yang berwarna hitam. Berbeza dengan varian sedan yang menggunakan krom yang bersinar. Orang kata delete krom. Macam itulah lebih kurang. Dan untuk bahagian sisi dia juga, perbezaan utama ialah penggunaan rim yang lebih kecil, iaitu rim bersaiz 16 inci dibalut dengan tayar Yokohama Blue Earth 205/60. Untuk varian ini, dia menggunakan lampu depan LED. Tapi sayangnya disebabkan varian ini merupakan varian yang paling asas, dia tak ada lampu LED yang canggih seperti auto high beam dan juga adaptive front beam. Ia hanya ada lampu LED yang dimasukkan dalam projektor serta lampu DRL yang depan yang berwarna oranye sahaja. Dari segi saiz, Mazda 3 Liftback ni tak besar sangat, tak kecil sangat. Panjang dia 4460 mm, manakala lebar dia pula lebih kurang 1795 mm. Untuk bahagian belakang, kita still dapat double tip exhaust serta lampu kabus belakang. Dekat sana ke sini saya dah lupa. And then yang menjadi kontroversi ialah suspensi belakang dia. Ya, apabila Mazda memutuskan untuk menukar suspensi belakang daripada multi-link kepada couple torsion beam, ramai peminat Mazda marah, tak suka, benci, memang menyumpah-nyumpah pada. Diorang kata, kenapa kita nak downgrade? Sebenarnya ada beberapa sebab kenapa Mazda buat begitu. Yang pertama, Mazda perlukan space yang besar untuk model yang baru. Yang nombor 2, Mazda nak improvekan NVH. Dia nak menjadikan kabin lebih senyap, kabin lebih kurang gegaran. Jadi dia terpaksa tukar kepada couple torsion beam. Bagi mengurangkan efek couple torsion beam tadi, Mazda gabungkan sistem tadi dengan menggunakan sistem yang baru yang dinamakan G-Vectoring Plus. Nanti kita cerita masa kita drive nanti. Benda pertama yang kita nampak bila kita masuk kereta ni ialah fabric seat. Dan kita serta-merta tahu kereta ni memang varian yang paling murah. Ya, fabric seat serta dia gunakan manual untuk adjustkan dia punya seat ni. Kita kena naikkan pakai tangan, adjust ke depan pun pakai tangan, adjust ke belakang pun pakai tangan. Tapi dia masih dapat lain-lain equipment yang menggambarkan kereta ni sebenarnya kereta yang mahal dan mewah. Seperti door trim ni lembut bila kena siku, serta armrest ni pun lembut.
Serta dekat dashboard depan ni juga dia dapat material yang lembut dekat bahagian depan. Dan lain-lain material yang menggabungkan seperti krom untuk menampakkan ruang dalaman ni lebih mewah. Krom dekat steering dan juga krom dekat bahagian dashboard. Lain-lain equipment anda akan dapat electric parking brake, anda dapat auto hold, anda dapat shiftronic dekat bahagian gear serta sport mode untuk gear ni. Ya, kereta ini masih menawarkan sport mode. Untuk skrin depan ni pula, dia menggunakan skrin sebesar 8.8 inci menawarkan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan Apple CarPlay ni anda boleh mainkan lagu bagi menghasilkan bunyi yang dikeluarkan oleh speaker sebanyak 8 speaker. Dekat depan saya ni pula anda akan dapat meter digital. Walaupun sebenarnya kalau kita nampak ni, nampak macam meter manual. Itulah kepelikan yang ada pada Mazda. Platform Mazda 3 ni sebenarnya platform yang telah diperbaharui, yang telah diperbaiki. Sebagai contoh, platform yang kita duduk sebenarnya sekarang ni mempunyai teknologi double layer. Ya, double layer untuk mengurangkan bunyi bising daripada luar, terutamanya tayar, masuk ke dalam kabin. Dan panjang platform wheelbase ni adalah sekitar 2725 mm. Lebih panjang berbanding dengan Honda Civic. Tapi bila kita duduk dalam ni, kita rasa macam space tu limited. Space is very big commodity here. Tengok kat kepala saya ni, mungkin ada 3 jari dan kat depan ni, boleh lah. Dan sebenarnya kalau saya rasa untuk selesa kereta ni lebih sesuai untuk naik 2 orang. Dengan bahagian tengah ni memang untuk kanak-kanak. Tapi kalau kita tak guna, kita boleh jadikan dia sebagai perehat tangan dan juga tempat untuk meletak minuman. Lain-lain equipment kita tak ada. Dia tak ada aircon vent, dia tak ada USB point. Dan kat depan saya ni pun tak ada poket. Patutnya kena ada poket lagi cantik. Dekat belakang kita pula, kita ada lebih kurang 350 liter ruang kargo. Dan ruang ini boleh dibesarkan menjadi 1120 liter ruang kargo. Dan masih ada tayar spare kat belakang. Bagi varian 1.5G Core, ya sudah tentu dia menggunakan enjin 4 silinder 1500cc Skyactiv G dengan nisbah mampatan sehingga 13:1 bagi menghasilkan kuasa sekitar 118 kuasa kuda dengan 153 Nm torque. Agak tinggi untuk sebuah enjin aspirasi normal 1500cc. Ya. Enjin ini dipautkan dengan transmisi 6 kelajuan automatik. Yang semua kuasa akan dihantar kepada roda depan. Okey, saya rasa kereta ni sebenarnya direka untuk penggunaan bahan api yang efisien. Jimat minyak lah pendek kata kan. Sebab bila saya bawa 110 ke 120 ke 130 dengan halaju mala, saya dapat lebih kurang 21 km per liter. Memang mantap juga lah. And then top speed kereta ni kita dapat lebih kurang 200 km per jam. Laju tu bro. Okey, ada orang tanya, bang, kereta ni berat bang, 1300 kg berat dia. Tak rasa ada power ke? Okey. Bagi menjawab soalan itu, saya rasa apa yang jurutera Mazda buat ialah dia tukar dia punya ratio ataupun final gear ratio pada kereta ni. Sebab transmisi kereta ni dia sama je dengan transmisi bagi varian 2.0. And then untuk mengurangkan rasa lemau, untuk menjadikan kereta ni pick up, dia tukar final ratio. Dia tukar kepada yang lebih agresif untuk varian 1.5G ni. Jadi kita tak rasa kereta ni lemau. In fact, kereta ni dari segi pecutan semasa kita bawa slow ataupun masa kita mid range ataupun low range punya RPM, dia punya pick up tu memang sangat bagus lah. Kita tak rasa underpower. Satu-satunya perkara bila kita rasa underpower kereta ni, bila kita nak bawa laju. Let's say daripada 140 kita nak pergi ke 160, kita dah drop gear. Dan baru pada masa itulah baru kita rasa, alamak, tak boleh belah lah kereta ni. Kita rasa kita kena ada power yang lebih. Itulah salah satu kelemahan kereta ni. Dia punya top range tu kurang memuaskan. Bukan kata tak bagus, kurang memuaskan.
And then kereta ini juga macam yang saya sebut tadi, kita ada sport mode, kita ada shiftronic. Jadi kita boleh kontrol penukaran gear tu dengan lebih baik lah. Dan berbeza dengan kereta-kereta lain, bila dia turunkan gear tu, kita boleh rasa dia turun dengan baik. Kita boleh rasa kita in control. And then bagaimana pula dengan suspensi belakang yang menjadi kontroversi tu? Saya rasa untuk kereta ni dia memang bertindak dengan cemerlang. Yang pertama, kereta ni lebih senyap. Pada hal laju 110 km sejam, dia punya kadar kebisingan atau desibel dia lebih kurang 69 desibel saja. Let's say kita bawa macam ni, kita jumpa jalan yang tak rata, uneven road. Kita tak rasa kita bergoncang, kita tak rasa kita terpelanting kiri kanan. Kita rasa kita stable. Tapi pada masa yang sama, let's say kalau kita nak masuk selekoh, kita nak masuk selekoh yang tajam, nak masuk simpang, kita bawa macam biasa, kita rasa kita in total control. Ya, salah satu sebab dia yang saya boleh relate ialah suspensi belakang tu tadi dah bersambung dengan sistem G-Vectoring Plus. Sistem ni sebenarnya akan mengurangkan rasa goyang dekat belakang tu. Jadi penumpang belakang akan rasa lebih selesa, lebih tenang, lebih senyap bila kita bawa laju, walaupun kita bawa laju ni kat depan. Okey, untuk brake pula, kereta ini menggunakan brake cakera depan dan juga belakang. Tapi dari segi aspek keselamatan, sayangnya kereta ni tak ada package keselamatan aktif. Dia tak ada blind spot, dia tak ada RCTA, dia hanya ada 6 beg udara, ABS dan juga EBD sahaja. Itu sahaja kelemahan dia. Dan keadaan ini juga menyebabkan kereta ini tak ada parking sensor. Ya, parking sensor dipackagekan sekali dalam package Mazda iActive Sense. Jadi anda kena biasakan diri dengan tak ada parking sensor. Sebaliknya anda diberikan hanya reverse parking sahaja. Okey, untuk penggunaan tayar juga, kalau saya rasa saya boleh bagi pendapat ialah tayar bersaiz 16 inci 205/60 ni lebih selesa berbanding dengan varian yang paling tinggi sebab dia lebih comfort berbanding dengan varian yang lebih tinggi. Kita tak rasa bergegar sangat. And then pada masa sama, kalau kita main selekoh laju-laju, reaksi dekat chassis bahagian belakang ni lebih cepat, dia rasa lebih natural. Kita tak rasa kita berebut steering dengan kereta ni. Kita walaupun kita masuk selekoh ni dengan slow, tak adalah laju sangat kan, tapi respon chassis di bahagian belakang ni memang best. Kita rasa laju, kita rasa confident, dan pada masa sama dia menjadikan kereta ni sedap, seronok untuk dipandu laju-laju. Okey, sebenarnya kelemahan kereta ini selain daripada package safety ataupun kekurangan safety sense tadi ialah harga dia. Dari segi persaingan, kereta ni sebenarnya kalau dekat Europe diberikan ruang untuk bersaing dengan kereta-kereta yang lebih mahal. Kita sebut seperti Audi A1, kita sebut BMW First Series ataupun Mercedes A-Class. Dan itu sebenarnya benchmark ataupun lawan-lawan yang ingin dilawan oleh Mazda sebenarnya. Tapi dengan keadaan ekonomi kita sekarang dan kereta ini sebenarnya dibawa masuk secara CBU dekat Malaysia, menjadikan kereta ini kurang kompetitif bila kita bandingkan dengan model-model di Malaysia yang telah di-CKD-kan. Sebagai contoh, Honda Civic yang paling murah, yang terbaru sekarang ni berharga RM131,000 sahaja, berbanding dengan kereta ini berharga RM143,000. Ya, salah satu cara untuk memurahkan kereta ini ialah dengan men-CKD-kan kereta ini. Tapi masalahnya ialah kebanyakan pemandu di Malaysia, pemilik, penonton, ya, anda, Ali, Abu, Samad, Sameon, semua tak nak beli kereta ni, semua nak beli crossover. Ini menyebabkan Mazda terpaksa merealisasikan business plan dia dengan men-CKD-kan SUV, CX-5 CKD, CX-8 CKD, CX-30 CKD dan juga CX-3 CKD dekat Rayong. Jadi kereta ini tak diberi peluang untuk di-CKD-kan. Saya nampak kalau kereta ini
dihasilkan secara skedi, kita boleh nampak kereta ini mungkin dijual dengan harga RM110,000 ataupun RM120,000 sahaja, menjadikannya lebih kompetitif berbanding dengan pesaingnya yang lain. Untuk pemandu di Malaysia, anda masih mendapat 5 tahun jaminan dan juga 5 tahun servis percuma. Kepada siapa kereta ini patut dijual? Okey. Kereta ini perlu dipertimbangkan oleh 3 golongan. Yang pertama, orang bujang. Bukan bujang 3, bukan bujang 2 dan bukan bujang 1. Orang bujang Yang kedua, family yang baru ada anak. Maksudnya dia baru kahwin dan dia ada 1 anak. Boleh guna kereta ini. Ataupun dia dah beli kereta ni daripada bujang, dia dah ada anak dan dia rasa dia macam sayanglah nak jual kereta ni. Kita jadikan kereta ni sebagai kereta nombor 2 kita. Pun boleh juga. Untuk kereta yang lebih besar, kita minta bini kita buat loan beli kereta MPV ataupun SUV. Itu saja review kami berkenaan dengan Mazda 3 Liftback 1.5G Core. Sehingga kita berjumpa lagi. Dan seperti biasa, bagi menyokong kami untuk terus mereview kereta-kereta seperti ini, sudi-sudikanlah untuk anda menekan butang like, menekan butang share dan juga subscribe dekat Facebook, YouTube, TikTok dan juga Instagram. Dan jangan lupa untuk WhatsApp saya. Okey? Bye.